Ketua Polis Negara sahkan tidak wujud kem latihan kumpulan militan IS di Malaysia. Namun tidak tolak kemungkinan kem seumpamanya terdapat di selatan Filipina. Dan buat masa ini memang kita sahkan tidak ada kem-kem latihan untuk kanak-kanak ke ataupun untuk dewasa ke untuk kumpulan ISIS ini di Malaysia. Lombong bauksit haram, 2 pegawai pejabat tanah dan galian Pahang dituduh rasuah, didakwa terima suapan lebih RM60,000 dalam 2 kes berasingan. Fenomena El Nino, langkah berjaga-jaga diperluas. Bomba beri tumpuan tangani risiko kebakaran hutan di kawasan bukit dan gunung. Assalamualaikum, saya Nurlila Muhammad Nur. Ini N5 edisi 13 Januari 2016 dan paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri bakal dimulakan dengan laporan dari Kelantan bersama Suzila Idayu Yaakob. Diikuti laporan lintas langsung dari Sabah bersama Asli Ismail. Manakala dari Sarawak kita akan bersama Nur Jauna Abdullah. Dan akhir sekali langsung dari RTM Pahang bersama Ayu Nurihan Saleh. Semuanya seketika nanti. Kekal bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan tidak wujud kem yang melatih militan IS di negara ini. Namun tidak menolak kem sedemikian wujud di selatan Filipina berdasarkan sokongan terbuka kumpulan pejuang di wilayah berkenaan terhadap IS. Dan buat masa ini memang kita sahkan tidak ada kem-kem latihan untuk kanak-kanak ke ataupun untuk dewasa ke untuk kumpulan ISIS ini di Malaysia. Ya. ASEAN memang ada. Ya. Kita tahu bahawa selatan Filipina adalah merupakan salah satu tempat yang secara terbuka mereka telah memberi sokongan kepada ISIS. Jadi kemungkinan besar kem-kem latihan itu di sana tidak boleh kita ketepikan. Jelasnya, dalam menghadapi isu berkaitan IS, para anggota dalam ASEANPOL mempunyai mekanisme tersendiri untuk bertukar maklumat dan pengalaman bagi menangani ancaman kumpulan berkenaan yang semakin berleluasa dan bersifat global. Beliau mengulas di Ibu Negara selepas Majlis Serah Terima Tugas Pengarah Eksekutif dan Pengarah Perkhidmatan Polis Sekretariat ASEANPOL. Majlis dipengerusikan Ketua Polis Republik Indonesia Badruddin Hiti. Pada sidang media sama, Tan Sri Khalid mengingatkan penahanan seorang pelajar 16 tahun yang terpengaruh dengan ideologi IS perlu dijadikan pengajaran, terutama mereka yang memperlekeh serta tidak mempercayai bahawa pergerakan militan itu merupakan satu ancaman kepada negara dan masyarakat. Ini yang kita risaukan. Dan inilah yang saya selalu ingatkan kepada masyarakat kita, terutamanya mereka yang memperlekehkan peringatan kita tentang threat daripada IS ini. Kerana masih ada lagi pihak yang mengatakan kita ini bermain wayang. Penyebaran ideologi IS tidak hanya tertumpu di sekolah aliran agama sahaja. Isnin lalu, polis menahan seorang pelajar lelaki di sebuah pasaraya di Sungai Petani Kedah selepas didapati berpakaian hitam dan bertopeng seperti anggota kumpulan militan IS. 2 kaki tangan pejabat tanah dan galian PTG Pahang hari ini dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan atas tuduhan menerima suapan wang tunai RM30,000 daripada seorang pelombong haram bauksit Rabu lalu. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh Fadli Abdul Malik, 35 tahun, yang merupakan penolong pegawai tanah, dan Said Umar Khalil Said Khalid, 34 tahun, pegawai takbir dan diplomatik, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Habibah Muhammad Yusof
Yusof semasa pertuduhan dibaca secara berasingan. Fadli didakwa menerima suapan itu antara pukul 12.20 hingga 12.40 tengah hari 6 Januari lalu di dalam kereta Toyota Fortuner nombor pendaftaran WNK 3968 di perkarangan lapangan terbang Sultan Ahmad Shah. Syed Omar Khalil yang juga merupakan penolong pengarah bahagian penguatkuasaan didakwa bersubahat melakukan kesalahan itu pada pukul 7.35 malam pada hari dan di tempat yang sama. Suapan itu didakwa diterima daripada Nurul Hirak Abu Bakar, 33 tahun, sebagai balasan untuk tertuduh memberi pelindungan kepadanya yang menjalankan aktiviti pelumbungan bauksit secara haram di Bukit Go. Fadli yang juga penolong pegawai penguatkuasa turut menghadapi satu lagi tuduhan menerima wang tunai RM35,000 daripada Nurul Hirak antara pukul 4 hingga 4.30 petang. Kes dera bayi di Kedah. Tempoh penahanan terhadap seorang pengasuh sebuah taska di Taman Bunga Raya Jitra dilanjutkan kepada tahanan reman 4 hari bermula hari ini. Penahanan bagi membantu siasatan berhubung kes seorang bayi lelaki berusia 3 bulan yang mengalami kecederaan disyaki akibat didera. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Abdul Rahim Abdullah. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrate Mahkamah Jitra Muhammad Khairul Hafizuddin Ramli terhadap wanita berusia 37 tahun itu dalam kejadian 2 hari lalu mangsa Al-Fatih Ashraf dari Taman Resak Changlun cedera di bawah dagu sebelah kiri, ubun-ubun kepala dan kesan merah pada bahagian pipi kiri ketika ditempatkan di taska itu. Semalam tertuduh ditahan di taska berkenaan kira-kira pukul 3 petang bagi membantu siasatan. Al-Fatih kini sedang menerima rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahia HSB Alustar. Keadaannya dilaporkan masih kritikal. Baiklah, kita beralih kepada isu saman fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri terhadap naib Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli berhubung isu subsidi minyak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 29 Mac ini untuk mendengar hujahan lanjut dalam permohonan beliau untuk memadamkan pembelaan berkaitan komen berpatutan oleh Muhammad Rafizi dan satu lagi pihak. Hakim Datuk Nuraini Abdul Rahman menetapkan tarikh berkenaan bagi membolehkan kedua-dua pihak memfailkan hujahan bertulis komprehensif. Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun yang mewakili Datuk Seri Najib dan isteri berkata, kedua-dua anak guamnya memohon memadamkan pembelaan komen berpatutan oleh Muhammad Rafizi dan pemilik portal media rakyat Chan Chi Kong atas alasan perkara yang disebut itu adalah pernyataan fakta dan bukannya komen berpatutan. 16 April tahun lalu, Datuk Seri Najib dan isteri selaku plaintif memfailkan saman mendakwa Muhammad Rafizi telah memberi ucapan berbaur fitnah terhadap mereka dalam satu forum berkaitan subsidi minyak di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur pada 22 November 2014. Mereka mendakwa ucapan Muhammad Rafizi telah dirakam oleh media rakyat yang kemudiannya dimuat naik ke laman web YouTube dan portal media rakyat. Datuk Seri Najib dan isteri seterusnya mendakwa Chan turut berkongsi rakaman yang sama dalam laman Facebook media rakyat yang boleh diakses secara bebas oleh pengguna internet seluruh dunia. Menurut mereka, Chan telah gagal mengamalkan prinsip kewartawanan bertanggungjawab kerana gagal mengambil tindakan untuk mengesahkan atau menyiasat kebenaran tuduhan yang terkandung dalam perkataan fitnah tersebut sebelum menerbitkannya. Sementara Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur turut menetapkan 29 Mac untuk mendengar bantahan pihak pendakwaan terhadap permohonan aktivis Adam Adli Abdul Halim dan Muhammad Faris Abdul Talib untuk merujuk isu perlembagaan berkaitan protes jalanan ke Mahkamah Tinggi. Penetapan dibuat Magistrate Muhammad Rehan Muhammad Aris. Mahkamah menetapkan 3 Februari ini untuk pembelaan memfailkan balasan terhadap bantahan itu. Adam Adli, 26 tahun dan Muhammad Faris, 45 tahun, mengemukakan permohonan untuk mencabar beberapa isu, antaranya sama ada protes jalanan itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau sebaliknya.
Pada 8 September tahun lalu, kedua-duanya mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyertai protes jalanan bermula di hadapan Kompleks Sogo, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan berakhir di Esplanade KLCC antara 4 petang dan 7.30 malam 28 Februari tahun lepas. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 4/2/C Akta Perhimpunan Aman 2012. Dalam pada itu, Mahkamah Session Balik Pulau menetapkan 16 Februari depan untuk pengurusan kes seorang pengawal keselamatan yang didakwa membunuh seorang pelajar perempuan tingkatan 5 di rumah keluarganya di Teluk Kumbar Oktober lepas. Hakim Sitarun Nisa Abdul Aziz menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Syafiq Mahadi memaklumkan bahawa laporan bedas siasat mangsa masih belum siap dan pada 6 November lalu Tarmizi Yaakob 20 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh Intan Suraya Mawardi 17 tahun di dalam sebuah rumah pangsa blok 5118 flat Bandar Baru Perda Teluk Kumbar antara pukul 7.30 pagi dan 7.30 malam 25 Oktober lepas. Tertuduh yang tidak diwakili peguam didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Kesan kenaikan kos sara hidup menjadi fokus berita dari Kelantan untuk hari ini dan untuk laporannya terus sahaja bersama Suzila Idayu Yaakob yang nampaknya sudah bersedia di studio Kota Baru. Silakan Suzila. Terima kasih rakan penyampai. Pelbagai isu semasa mendapat tempat sepanjang 2015, antaranya ancaman keganasan, isu penularan penyakit berjangkit, isu politik dan lain-lain lagi. Namun yang paling mendapat perhatian di kalangan rakyat pada ketika ini adalah mengenai soal ekonomi dan juga kos sara hidup. Mengupas mengenai perkara itu bersama saya pada ketika ini, Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Kelantan, bahagian hal ehwal pelajar dan juga alumni, Profesor Abdul Aziz Abdul Latif. Baik, terima kasih Prof kerana sudi untuk bersama TV1. Terima kasih. Umum mengetahui bahawa Malaysia mengamalkan aktiviti pasaran secara terbuka dan ianya secara tidak langsung membawa negara kita kepada suasana ekonomi global yang tidak menentu. Apa pandangan Prof melihat kepada keadaan itu? Ya, betul ya. Dalam pasaran terbuka ini biasanya peniaga bebas ya, untuk masuk pasaran. Halangan masuk tu agak berkurangan ya. Jadi kebiasaannya peniaga-peniaga akan melihat kepada peluang-peluang opportunity yang ada di pasaran ni dan dia akan study sasaran pasaran dia, target market dia ya. Dan dia akan mengeluarkan produk-produk di mana yang diperlukan oleh sasaran tadilah. Jadi di samping itu juga dia melihat kepada kemampuan sasaran pasaran ini ya, kemampuan dari segi kewangan. Kalau sasaran itu kumpulan yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi, tak apalah. Tapi yang menjadi masalahnya yang pendapatan yang agak rendah ni, sebab dia terpaksa membeli dengan harga yang lebih mahal ya. Apa langkah proaktif yang perlu diambil oleh pelbagai pihak ke arah mengurangkan kos sara hidup yang dialami? Saya lihat dah banyak ya saranan-saranan yang dibuat ya mengenai perkara ini. Tapi saya lebih nak memberi penekanan kepada pengurusan ya, perancangan keluarga, family financial planning, pengurusan kewangan keluarga. Itu yang saya nak tekankan di sini. Sebab kalau kita merancang ya sistem kewangan kita, saya rasa kita boleh jimat banyak yang terutamanya pembelian barang-barang yang tidak diperlu. Saya fikir elok juga ahli-ahli keluarga merancang secara bertulis ya. Nak pergi ke supermarket, rancang dulu apa yang nak dibeli. Kalau boleh lihat dulu. Kalau di setengah-setengah supermarket besar ada kupon-kupon yang dibagi itu, rancang di mana ada sale ya. Kalau kita rancang saya rasa banyak boleh jimat dari segi perbelanjaan. Okey Prof, tempiasnya juga turut dirasai oleh golongan pelajar terutamanya golongan IPTA. Apa saranan Prof kepada mereka? Saya lihat ya di IPTA ini masih bernasib baik lagi lah ya. Pasal banyak pelajar-pelajar ni disubsidi oleh kerajaan. Tapi berapa lama subsidi ni ya. Jadi saya nak sarankan juga kepada pelajar-pelajar IPTA ni
utamanya buat perancangan, ya. Buat perancangan macam saya sebut tadi, perancangan penggunaan berapa banyak income dia dapat. Cuba listkan, bertulis ya. Semester ni dapat berapa, duit masuk banyak mana, apa yang diperlukan, alat tulis apa dia, makan banyak mana ya. Jadi kalau ada perancangan, tak ada ketirisan, kurang bukan tak ada, kurang ketirisan dari segi penggunaan kewangan tadi ya. Jadi keadaan kos hari ini manageable ya, boleh, pengurusan kewangan boleh. Dan kalau ada didapati dalam perancangan kewangan ni agak ada sedikit defisit ya, defisit dari segi bajet dengan expected ataupun jagaan perbelanjaan, boleh dapat sumber lain. Pelajar boleh dapat sumber daripada perniagaan dalam kampus, sumber daripada bekerja ya, bekerja dalam kampus, dan di samping mendapat pengalaman, dapat sedikit wang tambahan. Jadi tidak ada masalah dari segi kalau betul-betul ada perancangan lah. Okey Prof, RTM sempat untuk mendapatkan reaksi daripada orang ramai mengenai perkara ini. Kita ikuti dulu. Kita sebagai pengguna biasa adalah bijak memilih, dalam erti kata kita senaraikan dulu barang-barang keperluan, bukan barang mengikut kemahuan. Dia berbeza sikit. Barang keperluan tu maksudnya apakah yang semestinya kita beli, yang kita gunakan untuk setiap bulan itu, dan kita rancang, kita dahulukan yang itu. Perancangan kewangan itulah penting. Sebagai seorang yang bekerja lah, maksudnya perlu membahagi-bahagikan mengikut apa yang sepatutnya dahulu, yang penting dahulu. Okey, itu antara reaksi daripada mereka. Apa jangkaan Prof sekiranya mereka memainkan peranan masing-masing? Kalau mereka ni memain peranan yang disebutkan tadi ya, mungkin dia akan memberi sedikit tekanan ya kepada penjual ya. Dari segi untuk bila demand restrain, bila dia ada supply ya, dia akan lower the price, menurunkan sedikit ya, dan dia akan jual pada harga yang mampu lah. Begitulah. Jadi dia ekonomi dia cycle ya, dia akan stabilize balik, tapi dia mengambil sedikit masa lah sebab dia ada cycle itu ya. Jadi harapan kita, dan dari pihak orang ramai juga, dia akan mencari jalan untuk meet keperluan tadi. Jadi kena ada daya kreativiti daripada pengguna ya, ataupun daripada pihak pelajar. Dia akan top up dia punya income dengan cara yang dia rasa yang peluang ada di dalam persekitaran kita lah. Jadi dia akan stabilize lah, tapi mengambil sedikit masa. Okey, baik, terima kasih Prof. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama penonton pada hari ini. Langsung dari Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam Suzila, terima kasih dari Kelantan dan juga Prof dengan kupasan isu tadi. Dan kita sememangnya mengharapkan tempias isu kos sara hidup ini yang terbeban tidak berlarutan, dan pasti ada jalan penyelesaian terbaik menanganinya, seperti berniaga dalam kampus yang disaran oleh Prof sebentar tadi. Baiklah saudara, beralih pada isu fenomena El Nino yang ketika ini melanda negara. Bekalan air di Melaka dijangka mencukupi bagi menampung permintaan pengguna pada musim panas sekarang yang dijangka berlarutan sehingga Mac depan. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata paras air di 3 empangan iaitu empangan Durian Tunggal di Alur Gajah berada pada kapasiti 95%, empangan Jus di Jasin 80% dan empangan Asahan di Jasin 100%. Kita boleh selesa sehingga akhir Mac, alhamdulillah, kalau suasana kering. Jadi kita doa supaya ada hujan juga, interval di antaranya, dan insya-Allah kita akan dapat bekalan air yang berterusan. Jadi rakyat Melaka tak perlu risau catuan bekalan air ataupun potongan air pada pengurusan air pada musim panas ini, kerana kita telah mengurusnya dengan baik, insya-Allah. Bagi mengelak peningkatan kes denggi, kesan fenomena El Nino, Esko Kesihatan dan Pembangunan Sukan Melaka, Dato' Abdul Rahman Karim mahu Jabatan Kesihatan Negeri melakukan pemantauan lebih kerap di kawasan hotspot pembiakan nyamuk Aedes dan antaranya di kawasan-kawasan industri dan taman perumahan. Kita telah arahkan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka kalau perlu keluarkanlah kompaun kepada pihak yang tidak bertanggungjawab supaya menyedarkan mereka bahawa
perbiakan nyamuk Aedes ini boleh berlaku pada bila-bila waktu dan boleh menyebabkan merebaknya wabak denggi yang boleh memuat pada masyarakat. Perhatian khusus kepada aspek persekitaran setempat penting bagi membantras kes denggi yang semakin meningkat pada minggu pertama tahun ini. Sebanyak 73 kes demam denggi dicatat di Melaka antara 3 hingga 9 Januari lepas berbanding 48 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Sementara di Kedah, paras air di 3 buah empangan di negeri itu belum mencapai tahap kritikal biarpun cuaca panas luar biasa berlaku di kawasan utara ketika ini. Empangan Pedu mencatatkan paras air sekitar 94.91 meter, empangan Muda 99.6 meter dan empangan Ahning 109.49 meter. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim berkata, empangan Pedu mempunyai 922 juta meter padu air, empangan Muda 138 juta meter padu dan empangan Ahning 232 juta meter padu. Ketiga-tiga empangan terbabit boleh menampung takungan air berjumlah 1,509 juta meter padu. InsyaAllah, masalah bekalan air yang kritikal sehingga menyebabkan jatuh air terpaksa dilakukan tidak sama sekali berlaku di Kedah kerana kesemua empangan kita walaupun mengalami sedikit penurunan jumlah meter padu air tetapi masih boleh menampung keperluan penduduk secara keseluruhannya. Jadi saya juga ingin menyatakan di sini rakyat negeri Kedah jangan panik kerana kita mempunyai empangan yang masih lagi mempunyai kapasiti air yang mampu untuk bertahan. Orang ramai dinasihat tidak melakukan pembakaran terbuka, membuang puntung rokok atau bahan mudah terbakar ke atas rumput kering. Pada masa sama, semua agensi dan jabatan berkaitan seperti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) serta Jabatan Parit dan Saliran JPS juga perlu menyalurkan maklumat dari masa ke masa kepada rakyat. Semua agensi di bawah akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan masing-masing bagi memantau paras air sungai dan empangan yang membekalkan sumber air mentah kepada loji-loji perawatan air, dan pelan kontingensi bekalan air akan diaktifkan sekiranya keadaan paras sungai dan empangan menyusut kepada paras kritikal. Fenomena El Nino yang berlaku ketika ini boleh menyebabkan pengurangan jumlah hujan antara 20 hingga 60% dan kenaikan suhu sekitar 0.5 darjah Celsius hingga 2.0 darjah Celsius. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, fenomena ini dijangka mencapai kemuncak pada bulan ini dan akan beransur lemah mulai Februari. Keadaan dijangka kembali normal pada Jun depan. Di Perak, 1,200 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat sudah bersiap sedia menghadapi fenomena El Nino. Tumpuan lebih akan diberikan kepada kawasan tanah tinggi. Jelas pengarahnya, Datuk Yahya Madis, pemantauan dan rondaan lebih kerap akan dilakukan di kawasan berkenaan bagi memudahkan aktiviti pemadaman sekiranya berlaku kebakaran. Antara kawasan yang sering berlaku kebakaran ialah di daerah Hulu Perak, Kinta dan Kampar. Saya dah arahkan anggota-anggota membuat rondaan. Mana sekiranya berlaku sebelum merebak itu kita akan cepat-cepat untuk memadamkannya lah. Kawasan gunung ni sebab dia merebak dia amat cepat sebab kawasan itu berangin dan sukar untuk dikawal sekiranya dah merebak. Persiapan awal dan lebih terancang telah dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat selepas menerima maklumat awal berkenaan El Nino tahun lalu. Ia meliputi kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan. Orang ramai turut dinasihatkan supaya menjadi mata dan telinga kepada pihak bomba. Dan setakat semalam, Jabatan Alam Sekitar telah mengesan 33 kes pembakaran terbuka di seluruh negara melibatkan 9 kes di kawasan hutan, 12 kes kawasan pertanian, 9 kes kawasan belukar, 1 kes di kawasan industri, 2 kes kebakaran terbuka
kecil. Sebanyak 4 kes pembakaran terbuka telah dikenakan tindakan kompaun. 1 kes dikeluarkan notis arahan dan 1 kes telah dikeluarkan surat arahan. Sehubungan itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan memberitahu kementeriannya serta agensi-agensi terlibat sedang mempertingkat usaha pencegahan terhadap aktiviti tersebut yang berpotensi menyebabkan jerebu. Antara tindakan yang diambil, mengaktifkan pelan tindakan pencegahan pembakaran terbuka di seluruh negara. Juga mulai semalam meliputi aktiviti-aktiviti rondaan darat bagi memantau dan menguatkuasa terutama kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti mudah terbakar selain tindakan mahkamah bagi kes-kes pembakaran terbuka di kawasan tapak binaan, industri dan ladang. Pemantauan rapi juga dibuat ke atas kawasan-kawasan tanah gambut melalui pengaktifan program pencegahan dan pengurusan tanah gambut sering terbakar. Penguatkuasaan juga dipertingkat ke atas punca-punca pencemaran udara yang lain, iaitu pelepasan asap dari kenderaan bermotor, pelepasan habuk dari kerja-kerja tanah dan pelepasan asap dari premis industri. Sementara melalui udara pula, pihak kementerian membuat pemantauan bagi mencegah kebakaran hutan terutama di kawasan sering terbakar dan kawasan pedalaman yang berisiko tinggi berlaku kebakaran. Mesyuarat Induk Jerebu Kebangsaan yang akan dipengerusikan beliau sendiri dijadual 11 Februari depan bagi membincangkan tindakan pencegahan jerebu dan tindak balas kecemasan antara agensi bagi menangani situasi jerebu yang tidak menentu semasa cuaca panas dan kering. Dan saudara, untuk mengetahui cuaca, kita terus ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya di sana. Silakan Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dari Met Malaysia saya mulakan dengan melihat corak tiupan angin seluruh negara. Angin dijangkakan tidak berubah untuk sepanjang minggu ini dengan angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana. Met Malaysia juga tidak mengeluarkan sebarang amaran laut untuk mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Imej satelit ini menunjukkan pada ketika ini kelompok awan hujan yang aktif banyak terbentuk di kawasan perairan Selat Melaka, begitu juga di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini yang membawa keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di kawasan perairan tersebut. Cuaca pada petang ini di Semenanjung, hujan berserta ribut petir berlaku sejak awal petang tadi, kini berlaku di negeri Pahang dan Johor, begitu juga di pedalaman negeri Sembilan. Keadaan cuaca hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala lain-lain kawasan di Semenanjung dijangkakan keadaan cuaca baik dan tiada hujan pada sebelah malam nanti. Sabah dan Sarawak pada petang ini dilanda hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat. Di Sarawak, khususnya di bahagian tengah dan barat Sarawak. Manakala di negeri Sabah, keadaan cuaca hujan kini berlaku di bahagian Sandakan. Cuaca hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti, khususnya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca dari Met Malaysia. Salam sejahtera. Baik, terima kasih Intan. Dan saudara, seketika nanti laporan lintas langsung dari RTM Sabah. Jangan ke mana-mana. Baiklah saudara, untuk lintas langsung dari Sabah, kita bersama Asli Ismail. Jadi Asli, teruskan dengan laporan. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 8 rekomendasi dikemukakan hasil persidangan ke-23 Speaker dan yang dipertua Dewan Negara-Negara Commonwealth
KISPOK di Kota Kinabalu yang berakhir hari ini. Antara rekomendasi tersebut ialah program latihan untuk membangunkan pengetahuan intelektual dan keupayaan anggota parlimen sama ada dari pihak kerajaan mahupun pembangkang. Dalam sidang media selepas penutupan persidangan berkenaan, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia berkata, program pembangunan tersebut amat penting khususnya bagi anggota-anggota parlimen baharu. Some other countries might have it, in Malaysia we don't have that. So it would be better if the government want to make it compulsory. That must be agreed also by other political parties. That all members of parliament maybe will go to an institution. It is not a government agency. It must be something private. Rekomendasi itu turut melibatkan penubuhan pusat latihan anggota parlimen seperti Biro Pengajian dan Latihan Parlimen yang diwujudkan di India. 6 rekomendasi lain termasuk memastikan keselamatan parlimen yang seimbang antara akses awam dengan keselamatan keseluruhan parlimen, melindungi keistimewaan parlimen dan kajian semula peraturan tetap dari semasa ke semasa. Sementara itu, para delegasi SISPOK menyifatkan persidangan kali ini amat berhasil. Any continued professional development is an investment in those people so that those people as members of parliament can do their job better to represent their constituencies, and whether they be government or opposition members of parliament. This is the experience of what happens in other parliaments, so we can gain from that. And it's about gaining from the knowledge that we shared and exchange. So what I would say to you is, this has been an excellent conference in learning and getting better knowledge. We come here to share experiences. We exchange ideas. When we get home, we share what we have learned from here. Exchanging ideas, learning from other people's experiences rather than having to reinvent the wheel so that we can move towards the improvement of our various parliaments. Persidangan SISPOK selama 4 hari itu dihadiri 48 speaker dan Dewan Negara Commonwealth. Sementara itu, ketika ucapan penutupan persidangan tersebut, Tan Sri Pandikar positif SISPOK kali ini dapat meningkatkan kerjasama dalam kalangan speaker negara-negara Commonwealth. Tan Sri Pandikar turut berterima kasih kepada setiap speaker yang mengambil bahagian kerana membincangkan isu serta berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam persidangan berkenaan. Persidangan SISPOK seterusnya akan diadakan di Seychelles pada tahun 2018, Kanada 2020 dan Australia 2022. Sempena penutupan persidangan SISPOK ke-23, Tan Sri Pandikar menyerahkan bendera SISPOK ke-24 kepada Speaker National Assembly of Seychelles, Dr. Patrick Hermini. Terdahulu, Dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Haidar Ziauddin ketika menyampaikan plenari khas sempena persidangan ini berkata, Parlimen seharusnya mempunyai majlis perundangan tersendiri yang berperanan membantu para anggota Parlimen dalam fungsi perundangan. Selain itu, institusi Parlimen juga perlu mewujudkan latihan kepada anggotanya dalam bidang perundangan dan prosedur Parlimen agar berusaha mengkaji dan menganalisis cadangan perundangan. Sementara itu, malam tadi, delegasi SISPOK diraikan dalam satu majlis makan malam gilang gemilang di salah sebuah hotel terkemuka di Ibu Negeri. Majlis tersebut bertujuan memeriahkan lagi kunjungan delegasi SISPOK ke negeri ini yang buat pertama kali dianjurkan di Sabah. Majlis ini juga memberi peluang kepada kerajaan negeri untuk mempromosi adat budaya serta suku kaum etnik di Sabah termasuk kepelbagaian rakyat di Malaysia. Terdahulu berucap dalam majlis tersebut, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, kehadiran delegasi SISPOK merupakan bukti dan komitmen bahawa peranan Parlimen berdemokrasi terus ditingkatkan khususnya dalam memerangi isu-isu antarabangsa masa kini. Persidangan itu juga dapat menjalin hubungan muhibah serta berinteraksi dengan rakan-rakan speaker bagi tujuan pembangunan profesional. Selain persembahan kebudayaan, para delegasi turut dihiburkan dengan nyanyian lagu artis tempatan Sabah. Kerajaan akan memastikan pembinaan dan pewujudan sekolah-sekolah baharu di Sabah dilengkapi kemudahan pembelajaran bagi memastikan pelajar dapat menimbah ilmu dalam persekitaran kondusif.
Sebagai contoh pewujudan Sekolah Kebangsaan SKT Nusa Jaya dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMKT Nusa di Sandakan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan besar untuk tujuan tersebut. Bersyukur kepada Kerajaan Pusat, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memberi peruntukan besar ke negeri Sabah dan juga dapat membina begini banyak sekolah-sekolah di seluruh negara termasuk negeri Sabah. Datu Musa berkata demikian kepada media selepas merasmikan program kembali ke sekolah dan penyerahan beg sekolah kepada 270 pelajar anjuran Biro Pendidikan UMNO Bahagian Libaran di SKT Nusa Jaya Sandakan. Dalam ucapannya, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengurus eksekutif Puncak Niaga Tan Sri Rozali Ismail yang bermurah hati memberikan sumbangan ikhlas RM25,000 masing-masing kepada SMKT Nusa dan SKT Nusa Jaya. Baiklah saudara, sekian sumbangan berita untuk N5 dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama-sama Nur Laila, di Angkasa Puri. Silakan. Baik Asli Ismail, terima kasih. Dan saudara, berita seterusnya mengenai susulan cadangan Kementerian Pendidikan untuk mengubah format ujian penilaian sekolah rendah UPSR kepada sistem pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Cadangan itu nyata menerima pelbagai reaksi masyarakat. Kajian bagi mengubah format tersebut diharap dilakukan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa kerana dibimbangi akan menjejaskan perkembangan akademik anak-anak. Kajian tu boleh, tapi makan masa sikit lah. Jangan ad hoc. Mesti dalam masa setahun tu, kena buat. Dalam masa setahun, nak melaksanakan benda tu. Dalam masa tergesa-gesa. Jadi kemungkinan dia punya kesan kurang. Kurang positif lah. Nak cakap negatif tak boleh, kurang positif. Jadi kalau boleh, ambil masa setahun dua, buat kajian betul-betul, baru laksanakan. Bukan dalam masa yang terdekat. Perlu buat kajian yang lebih baik, lebih teliti lagi. Jangan kita kata secara mendadak kita buat gini, mungkin pada anak-anak yang belajar untuk tersangkut dia punya beri kesan pada anak-anak kita lah. Kementerian Pendidikan Malaysia ni perlu ambil berat pasal apa yang anak-anak kita tu berfikir setakat mana, boleh ke tak boleh ke arah PTT cara yang dia orang buat sekarang. Sebab budak darjah 6 ni masih macam 12 tahun, belum capai tahap IQ yang tinggi sangat. Kita kena tunekan dia daripada darjah 1, dia kena continuously belajar supaya tak ada kata macam dulu nak periksa baru belajar. So sekarang di prepare dari awal. Maksudnya latihan kerja rumah ke, latihan kerja berkumpulan, apa je yang cikgu buat kat sekolah, dia akan bawa benda tu ke rumah. So parents pun kena participate, make sure anak dia belajar ikut serta ke tak. So kalau macam anak saya kalau terceceh, so kita kena catch up cepat-cepat. So rasanya tak terlambat kot. InsyaAllah bolehlah. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, berdasarkan perancangan awal, format UPSR akan diubah kepada 40% pentaksiran berasaskan sekolah dan 60% lagi peperiksaan seperti pelaksanaan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berkenan menerima ijazah Doktor Kehormat dalam Pengurusan Strategik dan Kepimpinan dari Management and Science University MSU sempena Convocation MSU kali ke-18. Tuanku Abdul Halim menerima anugerah berkenaan daripada Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Hamina selaku Chancellor MSU dalam istiadat convocation khas yang diadakan di Dewan Seri Maharaja Istana Negara. Sementara itu, Presiden MSU Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid berkata, anugerah berkenaan merupakan penghargaan kepada Tuanku Abdul Halim berikutan keprihatinan baginda dalam bidang pendidikan. Anugerah tersebut juga sebagai mengiktiraf kepimpinan Tuanku dalam bidang ketenteraan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Turut hadir Pro-Chancellor MSU Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin. Ya, saudara, Nur Jauna Abdullah nampaknya sudah bersedia untuk lintas langsung dari Sarawak untuk petang ini. Jadi Jauna, teruskan dengan lintas langsung. Terima kasih Nurila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.
Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan mengadakan perkhidmatan kenderaan bergerak atau DBKU on the move yang akan memberi manfaat kepada masyarakat di bawah seliaan majlis tempatan itu. Datuk Bandar DBKU Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata, kenderaan bergerak dengan tagline Kami Bersama Anda itu akan dilancarkan oleh Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satem Ahad ini bersempena majlis perasmian agenda DBKU di Sukmaria Kuching. Satu usaha DBKU on the move. DBKU on the move ni merupakan satu kaedah di mana kita ada satu vehicle, satu kenderaan yang kita telah ubah suai untuk kita boleh pergi ke mana-mana saja. It's a mobile, in fact I would want to say that it is a mobile DBKU office. Jelasnya, kenderaan bergerak tersebut bertujuan mendekati warga bandaraya dengan memberi perkhidmatan seperti kaunter pembayaran bil, penjelasan kompaun, cukai pintu dan khidmat nasihat di BKU. Datuk Abang Abdul Wahab menambah, perkhidmatan bergerak tersebut akan beroperasi sepenuhnya mulai 1 Februari depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Agenda di BKU 2016 di Kuching. Sementara itu, menurut Datuk Abang Wahab, objektif penganjuran Majlis Agenda DBKU 2016 ialah bagi memupuk semangat perpaduan dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dalam kalangan warga kota. Ia sejajar pengisytiharan Bandaraya Kuching sebagai bandaraya perpaduan pertama di dunia, berikutan budaya yang ditonjolkan terbukti memupuk perpaduan kaum. Yang kita nak tonjolkan ialah satu garden, satu kawasan yang akan mencerminkan perpaduan. We want to call it taman perpaduan, di mana akan ada orchid display. Antara aktiviti yang akan dianjurkan sepanjang program 3 hari tersebut ialah Expo Pameran Agensi Kerajaan, Swasta dan Badan Bukan Kerajaan, Aero Zumba, Fun Ride, Bandaraya Kubas Lawat dan Sukan Rakyat. Pada program itu, sebanyak 5,000 anak pokok hiasan akan diagihkan kepada pengunjung bagi menggalak dan memupuk sikap mencantikkan kawasan dengan menanam pokok. Warga bandaraya dan kawasan sekitarnya diseru hadir beramai-ramai mengunjungi Majlis Agenda di BKU 2016 bermula 15 hingga 17 Januari ini di perkarangan letak kereta Sukmaria Kuching. Komuniti perniagaan di Sarawak digesa untuk mengambil peluang yang disediakan oleh Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dengan sepenuhnya untuk terus berkembang. Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satem berkata, langkah menerokai pasaran luar negara amat penting dalam usaha untuk terus berkembang memandangkan pasaran domestik di Sarawak agak terhad. Jelasnya, dengan kedudukan yang strategik yang bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia dan Brunei, Sarawak berupaya menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan dengan negara-negara jiran. Dengan keseluruhan populasi mencecah 625 juta orang, AEC yang terdiri daripada 10 negara merupakan kuasa ekonomi kelima terbesar di dunia. Tan Sri Adenan berkata demikian pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-50 Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Sarawak ACCCIS di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ketua Menteri juga menggesa gabungan itu untuk terus membimbing sektor perdagangan dan perindustrian bagi memastikan kejayaan dalam menggerak pertumbuhan ekonomi negeri ini. ACCCIS kini mempunyai 23 ahli dewan yang mewakili lebih 5,000 komuniti perniagaan Cina. Berikutan tercetusnya kebimbangan masyarakat mengenai tahap keselamatan di Bandar Sibu setelah seorang lelaki ditembak mati 9 Januari lalu, Polis Diraja Malaysia PDRM telah melancarkan Ops Cantas Khas di Bandar Sibu bermula Isnin lepas. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah KJSJ Sarawak, Senior Asisten Komisioner Dev Kumar, tumpuan operasi itu adalah pusat-pusat hiburan, kedai permainan mesin slot dan tempat yang disyaki dikawal atau dikunjungi oleh samseng tempatan. Seramai 339 orang telah diperiksa dalam operasi khas tersebut dengan 49 ditahan atas pelbagai kesalahan. Mengenai kes tembakan baru-baru ini, pihak polis katanya masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut
turut bagi mengenal pasti suspek dan motif pembunuhan. That's why rumours remain rumours setakat inilah. Kita pun terima banyak maklumat bahawa ada isu tentang perebutan kawasan, perebutan pasaran dadah, persaingan, membalas dendam. So many rumours that we are investigating from every angle. So we cannot right now at this point in time pinpoint which is exactly the motive. SSC Dev Kumar bercakap pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu di Sibu. Jelasnya setakat ini 5 lelaki telah ditangkap bagi membantu siasatan kes bunuh itu. 3 telah dibebaskan setelah disoal siasat, manakala 2 orang lagi ditahan reman selama 7 hari hingga 17 Januari ini. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurjauna. Dan saudara, untuk paparan berita dari Pahang pula, kita berlintas langsung bersama Ayu Norehan Saleh di Kuantan. Silakan Ayu. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Bangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang PPAP yang terletak di tengah-tengah kepesatan Bandar Kuantan kini menjangkau usia 43 tahun setelah memulakan operasi pada 1973. Bangunan ini pada asalnya lokasi sidang Dewan Undangan Negeri dan bekas Ibu Pejabat Polis Pahang. Dengan sedikit pengubahsuaian, ia kini meneruskan operasi menyediakan bahan rujukan kepada masyarakat. Meskipun bangunan itu dilihat usang, namun di dalamnya terdapat pelbagai perkhidmatan untuk orang ramai mengikut peredaran masa. Perpustakaan yang dibuka 6 hari seminggu ini menyediakan pelbagai jenis bahan bacaan ilmiah bercetak untuk kanak-kanak hingga orang dewasa, selain khidmat pinjaman buku dan pangkalan data rujukan. Sebagai sebuah perpustakaan awam, bahan-bahan bacaan kita ini yang kita adakan sini yang sesuai untuk semua peringkat umur, dari kanak-kanak sehinggalah orang dewasa. Ya, dia berbeza dengan akademik. Akademik ni dia memang menyokong untuk pelajar di sebuah universiti. Tapi kita ni semua kalangan. Seiring dengan kemajuan teknologi, PPAP turut menyediakan kemudahan internet tanpa wayar bagi memudahkan pengunjung mencari bahan yang diperlukan selain maklumat dan rujukan yang dikendaki. Pencarian bahan juga semakin mudah apabila satu sistem bacaan kod atau abjad diperkenal. Selain itu, ruang bacaan antara lelaki dan wanita juga diasingkan memberi keselesaan kepada pengunjung. Perpustakaan yang dirasmikan Ayahanda Sultan Pahang Sultan Syed Abu Bakar ini telah memudahkan pengunjung dari dalam dan luar negara mendapatkan bahan bacaan, terutamanya sejarah mengenai Pahang. Melihat kepada jumlah pengunjung yang meningkat saban tahun, PPAP membina sebuah bangunan perpustakaan baru bernilai RM45 juta yang dijangka mula beroperasi pertengahan tahun ini. Bangunan yang kini sudah 93% siap akan menggantikan bangunan lama yang telah beroperasi hampir 45 tahun. Bangunan setinggi 4 tingkat ini dibina atas tapak seluas 1.68 hektar berkonsepkan mesra masyarakat dengan mengaplikasikan teknologi hijau. Apabila siap kelak, perpustakaan tersebut akan menyediakan semua bahan bacaan dalam bentuk digital sejajar dengan perkembangan semasa. Bangunan yang dibina dengan reka bentuk serta konsep tenun Pahang ini menyediakan pelbagai tarikan kepada pengunjung, antaranya ruangan koleksi diraja yang berkaitan dengan institusi diraja termasuk alat kebesaran serta ruangan pembelajaran petrosains. Ada selain daripada koleksi buku-buku koleksi Negeri Pahang, kita akan ada juga koleksi diraja yang mana ia diusahakan oleh Kebawah Duli Teramat Mulia Tengku Puan, yang mana insya-Allah koleksi diraja ini akan mengandungi buku-buku milik Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Pahang, Kebawah Duli Teramat Mulia Tengku Mahkota dan Tengku Puan sendiri. Kemasan dalaman bangunan ini mendapat perkenan dan nasihat Tengku Puan Pahang, Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang memasukkan elemen serta identiti budaya rakyat Pahang. Pembinaannya dijangka selesai bulan depan. Mercu tanda baru bagi Kuantan ini turut mendapat respon positif orang ramai. Saya rasa saya pun ingin tengoklah betapa besar dan canggih perpustakaan yang baru ni.
So berbanding di sini macam mana you rasa? Sebenarnya saya rasa sini pun okey walaupun bangunan macam rumah papan kan, tapi saya pun rasa agak selesa kan. Pahang ni satu daerah, satu negeri yang besar kan. Jadi kalau kita mempunyai perpustakaan yang mana sebagai gedung ilmu, maknanya kita akan anak-anak kita ni nanti akan ada tempat untuk mentelaah, maknanya mendapatkan bahan-bahan untuk belajar dan sebagainya dengan lebih senang lah. Perpustakaan baru ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada usaha menyemarak budaya membaca dalam masyarakat, sekaligus dapat melahirkan rakyat kelas pertama yang menjadikan perpustakaan sebagai gedung ilmu mendapatkan bahan bacaan tanpa sempadan. Sekian fokus berita dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayat Nur Rehan untuk laporan dari negeri Pahang. Tentu tempoh menentukan arah kiblat di sesuatu lokasi yang mengambil masa yang lama mencetuskan idea penciptaan satu alat inovasi oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka. Alat yang diberi nama Kiblatin yang bermaksud dua dalam satu itu kini diguna pakai jabatan itu sejak 2 tahun lalu bagi menentukan arah kiblat dengan lebih cepat dan tepat. Saksikan laporan yang disediakan Muhammad Fahmi Muhammad Dia. Kiblatain mempunyai dua fungsi dalam satu alat. Pertama, sebagai penanda laser kiblat yang berfungsi memudahkan kerja penandaan arah kiblat di bilik-bilik hotel, pejabat, ruang solat atau kediaman dengan ringkas, pantas dan mudah. Kedua, sebagai tongkat istiwa yang digunakan untuk menentukan azimut kiblat ruang solat, tapak masjid atau surau baharu berpandukan cahaya matahari. Dengan menggunakan kiblatain dapat memindahkan azimut kiblat yang dihitung ke siling bilik dengan lebih tepat dan sinar garis laser yang dihasilkan boleh dihalakan mengikut azimut kiblat yang dihitung. Komponen-komponennya termasuk alat sinar garis laser, plat azimut kiblat, plat tongkat istiwa, batang rod, kompas, tripod dan perisian azimut kiblat. Menurut pelopor penciptaan kiblatain yang juga Ketua Bahagian Falak Syar'i Jabatan Mufti Negeri Melaka, Dr. Kasim Bahali, penggunaan alat terbabit banyak membantu menjimatkan masa dalam menentukan arah kiblat, khususnya di bilik-bilik hotel yang sebelum ini mengambil masa yang lama. Sebab dalam penentuan arah kiblat dalam bilik hotel yang sebelum ni keadaannya agak renyah, banyak langkah-langkah kena buat dan mengambil masa yang lama, panjang, sedangkan arah kiblat atau bilik-bilik hotel menentukan arah kiblat ni bilangannya banyak. Jadi makan masa yang lama untuk menentukan arah kiblat dalam satu bilik. Jadi bayangkan kalau 100 bilik, itulah makan masa yang panjang. Jadi saya terfikir macam mana cara untuk memudahkan dan mempercepatkan proses menentukan arah kiblat. Jadi itulah daripada situlah saya berfikir macam mana caranya untuk menghasilkan satu alat untuk membantu dan memudahkan penentuan arah kiblat. Paling membanggakan, alat inovasi ini juga telah memenangi 2 anugerah inovasi, iaitu Anugerah Inovasi Expo Islam di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada 2014 dan Anugerah Inovasi Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM pada tahun lalu. Kiblatain turut akan dikomersialkan, penggunaannya yang dijangka memasuki pasaran Februari depan. Bagi mempelbagaikan pilihan penonton setia RTM, satu program baru akan menemui penonton bermula 17 Januari ini. Program Sembang Santai bertajuk Teh Tarik Cipta itu akan bersiaran pada setiap Ahad 12.30 tengah hari di TV1, mengenengahkan cerita terbaru selebriti tanah air yang mengukir nama dari tahun 50-an sehingga 80-an. Selebriti sensasi Rosita Cik Wan yang bertindak sebagai pengacara akan menjejak dan mengimbau nostalgia artis yang berjaya mengukir kejayaan sehingga sekarang. Dalam program berkenaan, Cik Ta juga akan menyajikan teh tarik yang dibuatnya sendiri kepada setiap tetamu rancangan. Program Teh Tarik Cipta ni kita mengimbau kembali nostalgia seniman-seniwati tanah air kita yang mana kita dah lama tak tengok kat TV kan. Mesti kita tertanya dia orang buat apa, duduk kat mana, macam mana dia orang bermula jadi pelakon ataupun penyanyi kan.
So ini adalah antara yang kita nak ketengahkan dalam program Teh Tarik Cipta ni. Antara barisan artis dijemput yang menjayakan rancangan Teh Tarik Cipta ialah Zaitun Samion, Nasir Wahab, Era Fazira dan Rubiah Suparman. Perkembangan sukan, pendaki wanita negara Siti Hanisah Syarudin yang kini dalam misi melengkapkan pendakian ke-7 puncak tertinggi dunia di Gunung Aconcagua, Argentina mengalami kecederaan selepas terjatuh ketika mendaki ke puncak gunung itu semalam. Dan menurut Presiden Kelab Eksplorasi 7 Benua Malaysia KE7B, Muhammad Mukarrabin Mukhtaruddin, Siti Hanisah terpaksa diselamatkan menggunakan helikopter untuk dibawa turun ke kaki gunung sebelum dibawa ke hospital. Keadaan Siti Hanisah hanya akan diketahui selepas menjalani X-ray. Seluruh rakyat Malaysia dimohon mendoakan keselamatan Siti Hanisah dalam misi beliau menaikkan nama negara di mata dunia dengan mencipta rekod sebagai wanita Malaysia pertama berjaya mendaki di 7 puncak gunung tertinggi di 7 benua dunia. Siti Hanisah memegang rekod sebagai pendaki Everest Malaysia termuda menawan puncak tertinggi di dunia itu pada 2013 dalam usia 23 tahun. Kini beliau dalam misi dinamakan KE7B Sri Kandi 7 Benua, iaitu misi untuk menjadi pendaki wanita Malaysia pertama mencapai puncak 7 gunung tertinggi di 7 benua. Antara kejayaan beliau sebelum ini berjaya menawan puncak tertinggi di benua Afrika, iaitu Gunung Kilimanjaro, puncak Elbrus di benua Eropah, puncak Kosciuszko di benua Australia selain Gunung Everest di benua Asia. Sementara itu, seorang lagi pendaki dari Johor, Muhammad Kafis Bacok yang mengiringi pendakian Siti Hanisah berjaya sampai ke puncak Aconcagua, iaitu puncak tertinggi di benua Amerika Selatan dengan ketinggian 6,962 meter. Hasrat kerajaan negeri untuk membina sebuah kompleks gelanggang squash yang baru di negeri itu disambut baik. Jurulatih Persatuan Squash Kedah, Cheong Pak Kau, melihat pembinaan gelanggang baru bakal lebih memberi keselesaan kepada atlet. Sangat berbesar hatilah kepada kerajaan negeri Kedah kalau permohonan untuk 10 gelanggang yang kami pohon tu kalau jadi, God willing, very good. Untuk semua, untuk waris-waris yang lain yang mungkin nak hantar anak-anak kah? Ketika ini terdapat kira-kira 64 atlet cilik menjalani latihan di 5 gelanggang squash di Kompleks Hijau Kuning. Gelanggang terbabit yang dibina pada tahun 1992 diilhamkan bekas Presiden Persatuan Squash Kedah, Datuk Ahmad Basri Mat Akil. Cadangan bagi pembinaan sebuah kompleks squash bertaraf antarabangsa bernilai RM7.6 juta di Kedah disuarakan Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Kompleks dengan 10 buah gelanggang squash itu bakal dibina di Jalan Sukamenanti, Alor-Star. Menurut Datuk Seri Mukhris, pembinaan kompleks squash yang baru amat perlu memandangkan gelanggang squash sedia ada di Kompleks Hijau Kuning Alor-Star terlalu uzur dan daif. Beliau berkata skuad squash di Kedah perlu diberi perhatian kerana sukan tersebut telah melahirkan ramai atlet-atlet cilik yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Terbaru, kejayaan atlet berusia 14 tahun, Aifa Azman yang mengharumkan nama negara apabila menjuarai kejuaraan squash terbuka British Junior bawah 15 tahun di England penghujung tahun lalu. Justifikasinya begitu kukuh. Kita bukan baru nak bertatih, kita telah pun melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Itu terbukti. Jadi ini tidak hanya mengharumkan nama negeri Kedah tetapi juga mengharumkan nama Malaysia. Jadi atas dasar itu saya nak mohon bantuan juga daripada Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada atlet skuas negeri Kedah yang cemerlang pada kejohanan bertaraf antarabangsa di Wisma Darul Aman Alor-Star pagi tadi. Antara yang menerima sumbangan wang tunai, Aifa dan adiknya, Aira, 11 tahun, Wong Heng Hai, 12 tahun, Ong Sai Hung, 16 tahun, Muhammad Hafiz Zafri, 14 tahun dan Chiu Yan Chun, 11 tahun.
Sementara itu, kejayaan muncul juara kejohanan squash terbuka British Junior bawah 15 tahun di England awal tahun ini membakar semangat Ratu Squash Cilik Negara Aifa Azman 14 tahun untuk tampil lebih cemerlang tahun ini. Beliau berazam mahu meraih seberapa banyak kejuaraan dalam kejohanan yang disertainya. Rancangan saya training lebih hard, training lebih banyak lah. Tingkatkan stamina dan fokus untuk PT3 juga. Sebab this year ada PT3. Hari ini, Aifa menerima sumbangan daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir di Wisma Darul Aman. Selain kejohanan squash terbuka British bawah 15 tahun 2016, Aifa pernah menjuarai beberapa kejohanan lain sepanjang tahun lalu. Baiklah saudara, sebelum berakhir, fokus utama berita sekali lagi. Ketua Polis Negara sahkan tidak wujud kem latihan kumpulan militan IS di Malaysia, namun tidak tolak kemungkinan kem seumpamanya terdapat di selatan Filipina. Dan buat masa ini memang kita sahkan tidak ada kem-kem latihan untuk kanak-kanak ke ataupun untuk dewasa ke untuk kumpulan ISIS ini di Malaysia. Lombong bauksit haram, 2 pegawai pejabat tanah dan galian Pahang dituduh rasuah, didakwa terima suapan lebih RM60,000 dalam 2 kes berasingan. Fenomena El Nino, langkah berjaga-jaga diperluas. Bomba beri tumpuan tangani risiko kebakaran hutan di kawasan bukit dan gunung.